Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, kita cerita sedang tentang atuk lah hari ni. Biden membuat ucapan di depan penyokongnya yang New World Order US dah hilang taring, dan sekarang tugasnya untuk kuatkan balik New World Order. Mungkin atuk tak dapat memo tentang Multipolar World Order, iaitu BRICS, dan dunia semakin penat dengan New World Order. Dan Donald Trump pula katakan yang Biden sedang bawa US ke World War III. Ini harus dihentikan. Memang kita daripada dulu kita dijajah oleh New World Order Amerika, dengan sesiapa saja dia boleh serang dan sesiapa saja dia boleh beri sekatan ekonomi. Inilah New World Order, dengan PBB, semua dia berada di Amerika. PBB semua dia punya office dia ke apa, semua berada di Amerika. Jadi keputusan adalah di tangan dia. Jadi inilah New World Order dengan Newcon. Ada orang bertanya dengan saya, siapa ni Newcon ni? Masih bertanya lagi, ada orang bertanya lagi siapa Newcon. Dan saya beritahu anda siapa itu Newcon. Newcon ni adalah orang seperti George Soros, orang-orang yang boleh menghancurkan ekonomi dunia dalam sekelip mata. Mereka lah orang-orang yang kaya, yang terlalu kaya lah dalam dunia ni lah, yang kontrol dunia ni, bank lah apalah. Jadi mereka inilah Newcon. Dan keputusan Amerika adalah keputusan daripada mereka. Mereka bukan presiden, dan mereka yang memberi keputusan. Mereka yang memberi keputusan siapa yang menjadi presiden Amerika. Okey, seperti Donald Trump. Donald Trump dia tak suka berperang. Okey. Tapi Donald Trump tetap buat apa yang Newcon nak, iaitu memberi kemerdekaan kepada Israel. Ingat tak? Polisi itu tetap ada. Dan bila Donald Trump menjadi presiden, dia attack China. Bukan attack macam mana? Attack ekonomi China. Membuat macam-macam sekatan terhadap China. Dia kata China yang lebih untung lah, tak balance lah demi perniagaan. Dia tetap. Tapi dia tak menyerah seperti Biden ni. Terus menyerang, menggunakan senjata, menggunakan apa saja. Biden ni lagi ganas daripada Donald Trump. Dan China pula sekarang menghantar kapal perang yang akan menjaga kapal minyak yang melalui Laut Arab. Dan Rusia pun kita tahu mengarahkan jet pejuang mereka di Black Sea yang boleh menembak kapal perang yang mengganggu Rusia atau China. Dan China berkata, kami ke Laut Arab bukan hanya sebagai pemerhati. Kami bukan pemerhati saja. Wow, teman-teman, makin panas. Ingat teman-teman, hubungan China dan Syria dan Iran pun terlalu baik. Mereka juga dalam negara BRICS. Dan kita dah dapat lihat keputusan China dan Rusia di perjumpaan mereka beberapa hari lepas. Kan ada perjumpaan Putin dengan China kan, dekat China kan. Nampak macam mana Putin boleh pergi China? Kenapa dia tak nak pergi Afrika? Maknanya keselamatan Putin ke China lebih selamat lah. Kerana kita pun tahu China dan Rusia berkongsi sempadan yang terlalu besar. Kan? Terlalu besar sempadan yang mereka kongsikan. Jadi keselamatan tu memang terjamin lah untuk Putin. Dan lihat sekarang apa bantuan Rusia dan China kepada negara Arab. Jangan lupa teman-teman, beberapa bulan lepas, dalam 10 tahun pertama kali kapal perang Rusia parking dekat Arab Saudi untuk diselenggara katanya. Dalam 10 tahun tau. Jadi kapal perang Rusia tau dah sampai ke sana. Jadi ini yang US nampak. Kerana Arab Saudi dan negara Arab semua dah macam makin
berpaling daripada US. Sebab itulah US menghantar berapa banyak kapal perang ke Mediterranean Sea. Dan US dan Rusia dan China pun menghantar juga wakil mereka untuk menjaga Mediterranean Sea yang kapal minyak yang lalu lalang di situ. Jangan cakap kapal minyak je. Kemungkinan senjata yang mereka bawa menghantar ke Iran, menghantar ke Syria daripada Rusia, mesti ada punya. Habis nak bantu macam mana? Senjata nak hantar macam mana? Mesti nak melalui laut. Kalau mereka tak buat macam tu, Amerika akan selalu menggondam kapal-kapal laut yang di situ, akan cek. Kau bawa apa? Kau bawa apa? Kau bawa apa? Ini yang US, Rusia dengan China tak nak. Kerana kita dengar kan beberapa minggu ke bulan lepas yang Iran punya kapal kargo kena cek kan. Dapat senjata yang nak dihantar ke Lebanon. Amerika tangkap. Dan lepas tu kapal senjata-senjata tu yang dirampas tu dihantar ke Ukraine. Jadi ini adalah tempat laluan senjata ke minyak. Jadi China dengan Rusia pun akan menjaga, jadi supaya US tak besar kepala dekat Mediterranean Sea tu. Inilah tujuannya. Dengan Rusia belum hantar lagi kapal perang mereka. Mereka hanya menghantar kapal laut, jet pejuang dekat Black Sea tu. Dekat Black Sea tu, walaupun dia main dekat Black Sea, tapi mereka boleh menembak dari jauh kerana peluru berpandu mereka boleh pergi sampai 1,000 kilometer. Peluru berpandu mereka hypersonic lagi, bukan supersonic, hypersonic Kim Jong mereka pakai. Okey, dan kita cerita sedikit Justin Trudeau buat lawatan ke sebuah masjid di Kanada, dan yang datang ke masjid itu menjerit dengan apa yang terjadi di Gaza. Dan mereka jerit kena adakan kejahatan senjata di Gaza. Dan Justin Trudeau tak jawab apa-apa, dan pengunjung ke masjid itu telah boo Justin Trudeau kerana Justin Trudeau tak menjawab. Mereka adalah Justin Trudeau, Kanada ni semua adalah, dia bukan negara EU tapi dia penyokong kuat Amerika. Kanada sebab tu dia tak boleh jawab apa-apa. Dan ada berita terbaru the Baltic Pipeline antara Estonia dan Finland. Finland berkata Rusia yang bertanggungjawab merosakkan pipeline ini. Dan hari ini berita dari Guardian berkata suspek bertanggungjawab adalah China pula. Bukan mengebom tapi merosakkan. China pula kena tuduh. Apa kena-mengena China pun kita tak tahu, tapi mereka kata masa tu kapal kargo China berada di situ. Jadi mereka suspek. Kenapa benda ni semua terjadi, teman-teman? Ni pipeline ni semua, kenapa benda ni semua terjadi sekarang? Dah nak bulan 12 tau. Dah nak musim sejuk dekat Europe sana. Pasti akan berbeza lah musim sejuk tahun ni dengan tahun lepas lah. Mungkin tahun lepas, selepas beri sekatan ekonomi kepada Rusia dengan tak ada pipeline, mereka ada lagi simpanan minyak dengan gas untuk mereka. Kerana mereka menutup kilang-kilang yang besar untuk kurangkan penggunaan gas mereka. Banyak tau dekat Jerman kilang-kilang besar dah ditutup, dan sekarang pula tahun ini kilang-kilang itu dah ditutup, tapi gas tu tak ditop up. Macam mana mereka nak gunakan musim sejuk ini? Ini adalah masalah, okey? Masalah besar EU. US ada apa-apa? EU tu penyokong kuat US, tapi yang merana mereka. Assalamualaikum. Jangan lupa belanja abang give, okey? You right everybody.